Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami ingin membentangkan kajian artikel yang telah dianalisis oleh kami sendiri, iaitu ditulis oleh Min Sik Lee. Artikel yang ditulis oleh pengkaji bertajuk Policing, Culture and Fear of Crime in the Korean American Community. Maksudnya, artikel ini berkenaan kepolisan, kebudayaan dan ketakutan jenayah dalam komuniti Amerika Korea. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yusrina Zuhaira binti Yaakob, pemegang kad matrik D2021-2098686. Dan saya Nur Irina Kamilia binti Anwar, pemegang kad matrik D2021-2098720. Pengenalan pada kajian ini adalah penyelidikan ini mengkaji bagaimana kualiti kepolisan tempatan diukur dalam kedua-dua peringkat peribadi dan komuniti, dan faktor budaya mempengaruhi ketakutan terhadap jenayah di kalangan rakyat Korea Amerika berdasarkan kajian etnografi iaitu Pool dan Pogrebin pada tahun 1990 tentang jenayah dan undang-undang dasar dalam masyarakat Korea. So basically, objektif kajian ini adalah untuk menyiasat kaitan ketakutan terhadap jenayah di kalangan warga Korea yang tinggal di Amerika dan mengkaji kesan faktor mengenai polis di mana untuk mengetahui lebih lanjut tentang adakah polis sebagai sumber perlindungan yang berpotensi terhadap kebimbangan awam. Seterusnya, saya teruskan pada bahagian kajian lepas. Di dalam bahagian ini, telah dibincangkan kajian berkaitan hubungan antara kepolisan dengan ketakutan terhadap jenayah yang mendedahkan hasil yang menimbulkan konflik. Sesetengah kajian menunjukkan perkaitan yang sangat ketara dan ada pula kajian yang menunjukkan tiada perkaitan yang ketara antara kedua-dua isu ini, iaitu kepolisan dan ketakutan terhadap jenayah. Antara pandangan tokoh yang boleh kita ambil dalam bahagian kajian lepas ini adalah yang pertama daripada Baker dan rakan-rakan pada 1983. Berdasarkan data yang dikutip di Phoenix, Arizona, keyakinan terhadap polis. Pandangan daripada tokoh yang kedua iaitu Bomer pada tahun 1985. Beliau menggunakan data daripada sampel kebangsaan di Amerika Syarikat. Beliau mendapati tanggapan terhadap kecukupan perlindungan daripada polis dalam sesebuah kejiranan menjadi faktor yang kritikal terhadap ketakutan komuniti kepada jenayah. Bomer juga mendapati peningkatan kawalan polis atau waktu bertugas adalah satu cara untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangkan ketakutan komuniti setempat. Okey, kita teruskan dengan kajian yang seterusnya, iaitu ada kajian lain yang menunjukkan perkaitan yang begitu lemah atau langsung tidak menunjukkan perkaitan yang ketara antara kepolisan dan ketakutan terhadap jenayah. Tokoh kita yang pertama iaitu Block pada tahun 1971 menyatakan dalam kajian kebangsaan yang dilakukan di Amerika Syarikat, tiada kaitan yang ketara antara sokongan daripada polis dengan ketakutan kepada jenayah. Tokoh yang kedua pula iaitu Hill dan rakan-rakan pada tahun 1994 menggunakan bancian dan data penyelidikan jenayah dari England dan Wales melaporkan tiada perkaitan yang ketara antara keyakinan orang ramai terhadap polis dan ketakutan terhadap jenayah bila perkaitan struktur dan individu diambil kira. Okey, terdapat juga beberapa jabatan utama polis Amerika telah melaksanakan beberapa program atau eksperimen sebagai strategi intervensi yang bermatlamat secara langsung atau tidak langsung dalam mengurangkan ketakutan terhadap jenayah. Kajian yang pertama didapati oleh Quartz dan Claren. Satu penilaian terhadap pasukan ini menunjukkan pelaksanaan kepolisan berpusat telah Pelaksanaan kepolisan secara berpusat telah mengurangkan peratusan laporan penduduk yang merasa tidak selamat berjalan dalam kejiranan pada waktu malam.
Di bahagian penghujung bahagian kajian lepas ini telah dibincangkan juga tentang keberadaan polis dalam komuniti pendatang baharu kurang kelihatan kerana kurangnya kesedaran dan kurang memahami norma serta masalah komuniti tersebut. Peranan polis sebagai penguat kuasa juga dianggap kurang berkesan. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Poole dan Pograbin pada tahun 1990, mereka membentangkan 3 masalah dalam hubungan polis dan komuniti yang berfokus kepada komuniti Korea Amerika dan memerlukan tindakan yang kritikal serta pelarasan dalam agensi penguatkuasaan undang-undang. Yang pertama, mereka merasa malu untuk menghubungi polis kerana faktor bahasa dan berlaku komplikasi dalam komunikasi mereka. Faktor yang kedua, kebanyakan komuniti Korea Amerika tidak mempunyai pengetahuan tentang undang-undang jenayah Amerika dan hak mereka sendiri serta tanggungjawab mereka sebagai pendatang baharu. Berlaku halangan perbezaan budaya. Mereka mencurigai dan mengelak dengan polis kerana perspektif yang negatif terhadap polis serta pengalaman negatif dengan polis di Korea. Faktor-faktor ini membuatkan komuniti Korea Amerika itu sendiri merasa malu untuk bersuara dan menegakkan hak mereka sendiri. Post dan Prograbins juga mencadangkan kualiti kepolisan dan elemen budaya seperti kemahiran berbahasa Inggeris, pengetahuan tentang sistem keadilan Amerika dan pengalaman penganiayaan menjadi sangat penting dalam menjangka reaksi kepada jenayah dalam kalangan komuniti Korea Amerika itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada sumber data dan kaedah. Okey, kajian ini telah dibuat di Chicago City dan 3 daerah pinggir bandar, iaitu daerah Cook, DuPage dan Lake Counties di kawasan metropolitan Chicago. Okey, kajian ini menggunakan purposive sampling berdasarkan Persatuan Etnik Korea Amerika Gereja Kristian Etnik Korea. Okey, data ini dikumpul melalui tinjauan soal sidik dan responden boleh memilih sama ada versi bahasa Inggeris atau bahasa Korea kerana walaupun terdapat orang Korean di Amerika, tak semestinya semua orang Korea boleh berbahasa Inggeris. Jadi, penyelidik telah menyediakan dua jenis soal sidik lah, iaitu dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Korea. Okey, selain itu, penulis juga melawat setiap gereja sampel dan mengedarkan soal sidik kepada orang dewasa iaitu lebih 18 tahun yang menghadiri perkhidmatan gereja. Mereka dipulangkan melalui pos berbayar dan sebanyak 3,195 soal sidik telah diedarkan dan hanya 780 jawapan telah dikumpul. Okey, seterusnya kita pergi kepada ukuran, iaitu penyidik telah membuat beberapa ukuran, contohnya dari segi ukuran takut pada jenayah. Okey, ketakutan terhadap jenayah diukur dalam ukuran global seperti dalam National Crime Survey, iaitu juga dikenali sebagai NCS. Okey, dan dalam survey ini, contoh soalan yang diberi adalah sejauh manakah anda berasa selamat daripada jenayah ketika berada di kawasan kejiranan anda sendirian pada waktu malam. Okey, dan seterusnya ukuran dibuat daripada pemboleh ubah bebas, iaitu independent variable. Kajian ini telah membina 2 pemboleh ubah berasingan yang mengukur aspek kepolisan yang berbeza di peringkat individu. Yang pertama adalah keyakinan terhadap polis. Okey, keyakinan terhadap polis mengukur beberapa aspek kepolisan yang relevan untuk pengalaman unik pendatang Korea sebagai kumpulan minoriti dalam masyarakat berbilang budaya. Sebagai contoh, keyakinan terhadap polis telah diukur menggunakan jawapan kepada soalan mengenai penilaian prestasi polis sama ada adakah mereka melakukan kerja sebagai polis dengan baik ataupun tidak, kepuasan orang ramai dengan kelajuan tindak balas polis terhadap bantuan. Dan yang kedua adalah penilaian perlindungan polis. Penilaian perlindungan polis mengukur penilaian responden terhadap prestasi rutin polis. Jadi, analisis faktor untuk item ini menyokong bahawa kedua-dua pemboleh ubah mengukur konsep yang agak berbeza. Bagi setiap item soalan, kategori respons ialah sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ini bagi memudahkanlah untuk responden menjawab soal sidik yang telah diberi oleh pengkaji.
Selain itu, pengkaji juga telah meramalkan bahawa rakyat Korea Amerika yang berbahasa Inggeris dengan baik dan biasa dengan sistem keadilan Amerika akan kurang takut pada jenayah. Selain itu, kajian ini telah menyiasat pengaruh 4 faktor peringkat komuniti. Yang pertama adalah kadar jenayah, kedua kadar saiz, ketiga pasukan polis dan keempat peratusan populasi kulit hitam. Okey, kadar jenayah masih dianggap sebagai faktor ketakutan ekologi yang kritikal di mana nisbah penduduk kulit hitam telah dikaji sebagai faktor ekologi kritikal. Pengkaji juga menjangkakan bahawa orang dalam komuniti yang mempunyai pasukan polis yang besar akan kurang takut pada jenayah. Seterusnya, kita pergi kepada analisis data, iaitu data dianalisis dengan hierarchical linear modeling, iaitu dikenali juga sebagai HML. Okey, HML telah terbukti sebagai teknik analitik yang sangat berkesan untuk data yang mempunyai struktur berbilang peringkat. Selain itu, hierarchical linear modeling ini membolehkan penyelidik untuk mengatasi beberapa kesukaran konsep dan teknik yang digunakan. Oleh itu, dalam kajian ini, mereka menggunakan 3 jenis submodel hierarchical linear modeling, iaitu pertama ANOVA sehala dengan kesan rawak, yang kedua adalah ANCOVA dengan kesan rawak, dan yang ketiga adalah model pitasan rawak. Dan yang terakhir sekali adalah data dalam kajian ini mereka menumpukan pada kesan biasa yang dilakukan oleh ciri komuniti seperti kadar jenayah terhadap ketakutan setiap orang dalam komuniti dan bukannya sebarang kesan yang berbeza. Kita teruskan lagi perbincangan kita pada bahagian dapatan kajian. Dapatan yang pertama menunjukkan statistik deskriptif mengenai faktor individu dan komuniti. Dapatan yang kedua menunjukkan kolerasi bivariat antara item soalan yang mengukur keyakinan terhadap polis dan penilaian terhadap perlindungan polis dan ketakutan terhadap jenayah. Dapatan yang ketiga menunjukkan model tanpa syarat. Dapatan keempat menunjukkan model ketakutan terhadap jenayah pada waktu malam, dan dapatan yang kelima menunjukkan model ketakutan terhadap jenayah pada waktu siang. Seterusnya dapat kita lihat pada rajah iaitu jadual 1. Jadual 1 menunjukkan statistik deskriptif mengenai faktor individu dan komuniti. Dapatan menunjukkan umur responden diagihkan antara 18 dengan hingga 82 tahun dan purata umur ialah pada 43 tahun. Nisbah jantina subjek adalah tepat iaitu 1:1. Kira-kira 27 daripada responden melaporkan menjadi mangsa dalam tempoh 3 tahun yang lalu di Amerika Syarikat, manakala 60% responden melaporkan mangsa ahli keluarga mereka atau saudara mara atau kenalan Korea mereka sendiri. Kira-kira 34% mata pelajaran menilai keupayaan berbahasa Inggeris mereka sebagai fasih atau baik, manakala kira-kira 19% lagi daripada mereka menilai pengetahuan mereka tentang sistem keadilan Amerika Syarikat sebagai cukup baik atau baik. Seterusnya dapat kita lihat pada rajah iaitu jadual 2. Jadual 2 menunjukkan kolerasi bivariat antara item soalan yang mengukur keyakinan terhadap polis dan penilaian terhadap perlindungan polis dan ketakutan terhadap jenayah. Dapat kita simpulkan daripada dapatan yang kedua ini adalah semua berkaitan kecuali item yang pertama iaitu polis tempatan melayan orang dari semua kaum sama, menunjukkan keyakinan terhadap polis dan ketakutan pada waktu siang hari adalah negatif dan sangat ketara. Yang kedua, dapat kita simpulkan adalah ketakutan pada waktu malam adalah lebih tinggi berbanding ketakutan pada waktu siang. Kita pergi kepada bahagian kesimpulan. Setelah analisis dilakukan, kesimpulan yang dapat kita buat daripada analisis ini adalah kualiti kepolisan diukur oleh keyakinan kepada polis dan penilaian kepada perlindungan polis. Hal ini secara amnya mengurangkan tahap ketakutan individu.
Seterusnya, faktor seperti pertimbangan mereka terhadap penduduk minoriti, menilai tahap perlindungan polis dengan baik, tinggal di komuniti yang ada saiz pasukan polis yang besar, membuatkan mereka kurang takut terhadap jenayah dalam kejiranan mereka. Seterusnya, dapat juga kita lihat penguasaan bahasa Inggeris dan pengetahuan tentang keadilan Amerika bertukar menjadi faktor yang tidak ketara terhadap ketakutan di waktu malam. Tetapi, walau bagaimanapun, masih menjadi faktor ketakutan pada waktu siang. Dan yang antara yang boleh kita ambil adalah orang Amerika Korea yang berbahasa Inggeris dengan baik ternyata kurang takut akan jenayah pada siang hari di kawasan kejiranan mereka. Setakat itu saja daripada saya, Irina Anwar, dan rakan pembentang saya, Yusrina Zuhaira. Sekian, terima kasih.